Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Tadi laptop Ustaz sangkut pula. Tak apa. Tadi kelas apa tadi? Afazan, tilawah Afazan. Oh, tilawah Fazan. Ustaz. Salam. Mana Ustaz? Ya, kejap. Berapa orang? 12. Dah makan? Dah breakfast? Breakfast sahur dah. Kejap. Ada apa ni? Ustaz saya dengar. Ustaz kat sekolah ni. Tak sekolah lagi Ustaz kata kita orang. Semua sihat? Alhamdulillah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Syirah. Lama tak nampak pergi mana? What's this close boy? There's no Dah lama dah bila masuk sukan dah musuh pelik-pelik. Okay. Tak Amirul Ustaz belakang. Tak ada. Samirul tak ada. Oh my god. Okay. Stop. Kakak belajar apa ni? Entah. Belajar Wi. Okay. Kita start dulu lah Kita pun ada 12 orang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We start our class by reciting doa surah Al-Fatihah in selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Buka emas lah. Saya buka pakai emas pula. Okay kelas. Saya harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat. Dan apa saya nak cakap kat awak tadi Okay. Ada nama murid Ustaz. Baru je semalam kita jumpa dekat sekolah. Hari ni awak dah kat rumah dah. Baru je semalam awak semua datang sekolah. Hari ni awak semua dah dekat rumah dah. But above all, kita kena terima benda ni sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada hikmah. Dan Ustaz rasa kemungkinan besar semalam Ustaz bincang dengan cikgu-cikgu. Ini kemungkinan paling jauh paling jauh mungkin dalam sampai bulan 7 bulan 7 ataupun bulan 8 ke tak pastilah. Macam ni sampai bulan 8 atau 7? Kemungkinan sampai bulan 7 ataupun bulan 8. Okey. Dan Ustaz Fiq boleh? Ya, boleh. Okey. Dan Ustaz ada bagi tahu dekat beberapa orang kawan awak, Ustaz takut benda ni jadi macam tahun lepas. Macam mana tahun lepas? Dia drag, dia tarik sampailah hujung tahun. Sampai hujung tahun, awak pun dah habis sekolah. Kemudian awak pun dah tak jumpa kawan-kawan awak. Tiba-tiba dah masuk sekolah menengah. Ustaz pun, kejap je tu sekolah menengah. Satu Ustaz. Dan ini pun kita boleh katakan sebagai rezeki lah kan. Sebelum ni rezeki kita datang sekolah. Sekarang rezeki kita duduk kat rumah. So kita pun macam, ceritalah. Tak apalah, benda nak berlaku. Okey. Anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pelajaran kita. Cuma Ustaz jadi terkeliru lah sekarang. Minggu ni minggu Tauhid Sirah ke? Fiqh Akhlak? Fiqh lah. Fiqh Akhlak Ya. Fiqh Akhlak.
Kita belajar fiqah lah itu. Tak. Tak belajar fiqah Tak. Sekejap Ustaz tengok jadual. Ustaz nak standardizekan jadual. Okey, kalau macam tu esok ada kelas dengan awak lagi. Okey, hari ni kita belajar fiqah. Okey. Ada buku fiqah tak? Okey, kalau akan buku fiqah. Buku fiqah, buku teks fiqah. Aku tulis. Buku teks lah, buku teks. Okey. Rasa kekok pula mengajar online ni. Aduh. Fiqah Semua dah bawa balik buku ke? Dah balik buku Okey, buku teks fiqah. Okey. Okey, sekarang tajuk apa buku fiqah kita? Sembelihan. Dah Okey. habis. Sembelihan, Ustaz rasa dah sikit sembelihan dah nak habis dah, tapi kita go through macam tu lah. Sembelihan. Hafiz ada tak tu Hafiz? Hilang lah Hafiz. Hafiz tak ada. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey Haras, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Kisking. Ada. Ingatkan pergi makan tadi. Oish. Okey, sekejap kita tengok sembelihan. Okey anak-anak murid Ustaz, kita pergi go through. Sepatutnya kita dah habis sembelihan. Ustaz nak ajar tajuk baru hari ni. Okey. Ini kita dah belajar daripada tahun lepas dan kita pun dah buat ujian semalam. Okey, sembelihan. Dan Ustaz, bila Ustaz cek awak punya kertas, ada sesetengah daripada awak dia hafal terus maksud sembelihan ni. Ada yang diguna ayat dia sendiri. Tapi above all, apa yang sama maksud dengan definition ni, Ustaz kira betul. Sembelih ni adalah sembelih binatang yang halal dengan menggunakan sesuatu yang tajam. Okey, tak apalah. Jadi kita dah tahu dah sembelihan tu apa. Ini dalilnya. Hukum sembelihan wajib. Kalau tak sembelih jadi apa? Kan dia jadi Bangkai. bagus. Dia jadi bangkai dan haram dimakan. Ustaz ada kertas awak sekarang. Okey. Itu pun ada yang salah dalam exam. Ustaz pun tak faham. Okey, syarat sah sembelihan kebanyakannya daripada awak betul. Niat kerana Allah. Orang yang menyembelih hendaklah agama Islam. Ini kita dah belajar dah, kita dah tengok hikmah sembelihan dah habis. Okey, kelas anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan belajar tajuk baru which is ibadah korban. Hari ni kita akan belajar satu tajuk yang dinamakan ibadah korban. Okey. Sebelum tu ada orang terkeliru. Sesetengah daripada kita ni terkeliru. Apa beza korban, sembelih? Apa beza korban dengan sembelih? Okey, Ustaz tunjuk ke awak satu benda. Okey, tengok sini. Supaya awak semua tahu. Okey, dalam Islam ada 3 jenis sembelihan. Ustaz nak awak tahu. Dalam Islam, kalau awak nak tulis, awak tulis. Susah ni tulis Jawi kat sini. Sembelih. Maafkan Ustaz dengan tulisan buruk Ustaz. Sembelihan. Anak-anak murid Ustaz, dalam Islam kita ada 3 jenis sembelihan yang berbeza. Ada 3 jenis sembelihan yang berbeza. Supaya Ustaz nak awak tahu apa perbezaan dia. Hakikatnya ketiga-tiga benda ni adalah sembelih. Cuma nama dia berbeza. Yang pertama, sembelihan ni kita panggil sembelihan ni adalah sembelihan biasa. Sembelihan biasa, saya akan terangkan. Yang pertama kita panggil dia sembelihan biasa. Yang kedua kita panggil dia sebagai sembelihan korban. Korban ada alif tak? Korban.
Ada alif. Okey, korban. Korban. Okey. Dan yang ketiga, kita namakan dia sebagai sembelihan akikah. Akikah kita tak belajar lagi. Lepas ni kita akan belajar akikah. Okey, ini ada sekejap. Awak nak tulis, awak boleh tulis. Awak nak ingat, awak boleh ingat. Terpulang kepada awak. Okey. Anak-anak murid Ustaz, ini yang sebelum Ustaz nak masuk ke tajuk korban, Ustaz nak awak faham benda ni dulu. Sebab ke depan ni kita akan nampak macam-macam term lagi. Okey, sembelihan dalam Islam ada 3 jenis sembelihan. Yang pertama adalah sembelihan biasa. Apa maksud sembelihan biasa ni? Sembelihan yang setiap hari orang buat. Yang ayah dengan mak awak pergi ke pasar. Sembelih ayam. Pandai, sembelih ayam. Dia sembelihan biasa ni semua jenis binatang yang halal kita boleh sembelih. Kuda, rusa. Maksudnya kita kena buat sembelihan luar biasa lah. Sembelihan luar biasa macam mana? Sembelih Macam tu. pokok. Mujizat ke luar biasa ni? Bukan. Okey, sama je. Maksudnya sembelihan biasa ni sembelihan yang setiap hari orang buat. Katakan Hafiz nak buat ayam kamhyong. Dia pergi ke pasar. Dia pergi. Serius? Ada masalah. Apa? Dia pergi ke kedai, dia beli ayam biasa. So, orang yang dijual ayam tu mestilah dia kena sembelih. Itu kita panggil sembelihan biasa. Sembelihan yang setiap hari kita makan. Ain Fatihah nak buat kenduri kesyukuran dekat rumah dia sebab dia dapat pindah rumah baru. So dia pun beli lembu sembelih untuk buat kenduri. Kita panggil dia sembelihan biasa. Okay, clear? Tapi masalahnya sekarang, bukan masalah lah. Jenis yang kedua kita panggil dia sembelihan korban. Sembelihan korban. Yang kita akan belajar hari ini. Apa maksud sembelihan korban? Sembelihan yang kita sembelih ada waktu dia. Okey, kalau yang biasa ni Ustaz tulis simple-simplenya. Ini boleh dibuat bila-bila masa. Okey, perbezaan dia Tapi kalau korban ni kita buat waktu bila? Siapa tahu kita nak buat waktu bila? Waktu raya haji. Pandai. Waktu hari raya Aidil Adha ataupun kita buat pada hari-hari tasyrik. Kejap lagi Ustaz akan terangkan. Jangan risau, Ustaz bagi awak overview dulu. Overview dulu. Okey. Biasa. Korban ni dia ada time dia. Dia tak boleh buat suka-suka hati. Tiba-tiba kejap lagi hari saya akan cakap, Ustaz saya nak pergi buat korban lah. Tak ada. Sebab hari sekarang bulan puasa orang tak buat korban. Orang sembelih biasa ada. Orang sembelih biasa ada. Lain macam Lain macam. Okey. Tapi berbeza pula dengan sembelihan biasa. Korban ni tak semua binatang boleh dibuat korban. Mesti binatang yang halal. Memanglah. Semua kena binatang yang halal. Dia apa binatang yang sembelihan biasa boleh buat, ada juga binatang yang tak boleh dibuat untuk korban. Sebagai contoh, ayam. Ayam boleh dibuat sembelih tapi tidak boleh dibuat korban. Ayam. Itik boleh dibuat sembelihan, itik boleh dibuat sembelihan biasa tapi tak boleh buat korban. Arnab boleh buat sembelihan biasa tapi tak boleh buat sembelihan korban. Itu ada perbezaan dia dan kita akan belajar kejap lagi. Ada bahagian-bahagian dia. Contoh sembelihan. Awak nak sembelih binatang berapa tahun pun mungkin tak ada masalah. Tapi kalau korban ni dia ada syarat dia. Binatang tu kena berapa tahun? 2 tahun ke atas. Kalau lembu kena 2 tahun ke? Okey, kalau unta kena 5 tahun. Sebab apa maksud 5 tahun tu? Umur dia. Kejap lagi kita akan tengok. Ustaz nak bagi awak punya overview dulu. Akikah. Siapa tahu akikah tu apa? Untuk baby lahir dia buat akikah. Pandai. Siapa cakap tu? Akikah. Ustaz Hafiz Rizwan. Ustaz Hafiz Ustaz Hafiz, wow. Al-Syekh Al-Allamah As-Sahib As-Samahah. Masya-Allah. Akikah dibuat selepas
bayi dilahirkan. Kalau patut. Dia ada waktu dia. Okey, ingat. Dia apa ni menyambut cucu lahir. Cucu. Awak ada cucu ke? Katakan Hafiz. Hafiz dia kahwin dengan satu orang Korea ni. Dapatlah seorang anak pula anak lelaki. Keluar-keluar je rambut warna biru. Katakanlah. Oh my God. Keluar rambut warna biru. So Hafiz nak buat akikah. Dia tak buat korban kita tak panggil buat korban. Kita panggil akikah. Kita buat akikah. Kenapa nak kena buat akikah? Kejap lagi nanti lepas habis tajuk ni kita akan belajar. Cuma Ustaz nak terangkan kepada awak waktu-waktu dia. Akikah ni hanya dibuat selepas bayi tu dilahirkan. Katakan nanti satu hari nanti Khairah tengah mengandung. Bila Khairah tengah mengandung, Ustaz saya nak pergi buat akikah untuk anak saya dalam perut. Oh tak boleh lagi. Dia kena lahirkan dulu baru kita buat akikah. Dan akikah ni pun dia ada tempoh masa dia. Daripada umur anak tu umur berapa sampai anak tu umur berapa. Baru boleh buat akikah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Akikah ni kalau dibuat kan diikut jenis lembu tu Ustaz. Kalau lelaki lembu ni, kalau perempuan lembu ni. Akikah ni dia tak ikut jenis lembu ke jenis kambing. Dia ikut bilangan. Nanti Ustaz akan ajar anak lelaki, contoh Ustaz kambing lah, kambing. Anak lelaki disunatkan 2 kambing, 2 ekor kambing. Anak perempuan disunatkan seekor je kambing. Ya? Kalau lembu? Kalau lembu dia kira bahagian. Macam mana tu Ustaz? Kalau lembu dia dikira bahagian. Nanti kita akan belajar. Satu lembu ada 7 bahagian. 7 bahagian. Lelaki disunatkan buat 2 bahagian, perempuan disunatkan buat 1 bahagian. Itu panjanglah. Itu kita akan bincang dalam akikah. Tapi apa? Kalau unta? Unta. Unta panjang lagi. Unta dengan lembu, unta besar lagi. Panjang-panjang. Unta ni nanti kita akan belajar. Kalau gajah? Gajah orang tak makan sayang. Gajah orang tak makan. Ustaz, tapir pun orang tak makan. Tapir pun orang tak makan. Okey, supaya awak tahu. Dia rasa ayam kamyong. Okey, supaya awak tahu yang ketiga-tiga ni adalah berbeza. Okey, sampai situ. Ada soalan tak perbezaan antara 3 jenis sembelihan ni? Okey, ingat. Hari-hari tasyrik itu bukankah hari-hari waktu kita kena melontar? Pandai. Dan untuk pengetahuan awak, waktu ibadah korban, waktu hari raya Aidiladha pun boleh dibuat akikah. Wow. Nanti kita akan belajar. Ustaz akan terangkan dulu. Tapi kita kenalah niat akikah. Pandai. Kita niat akikah, kita tak niat korban. Tapi katakan anak tu dilahirkan pada bulan Syawal. Dia nak buat akikah tapi boleh tak buat korban? Tak boleh. Tapi kalau waktu hari raya Aidiladha, boleh tak dia nak buat akikah? Boleh. Macam mana tu nanti Ustaz akan terangkan supaya awak tak pening. Tak boleh buat dua-dua pada waktu korban, pada waktu hari raya Aidiladha boleh buat dua-dua. Tapi kalau maksudnya, awak seekor lembu ni untuk akikah, seekor lembu ni untuk korban. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dah 14,000. Amboi. Satu lembu pun dah mahal sekarang. Okey. Mana buku teks kita tadi? Okey, sekarang kita akan masuk korban. Nampak ni unta. Unta ni besar. Kambing. Kambing ni pun ada kambing dia. Kambing biasa, kambing biri-biri, kambing kibas. Kerbau dia tak kerbau? Kerbau, tapi kerbau dah mati aksiden dah. Okey. Nanti kita akan tengok kibas. Ni lembu. Okey, sekarang kita akan tengok pengertian korban. Kalau sapi boleh ke buat korban? Sapi ni bukan lembu ke? Keledai. Soalan yang bagus. Siapa tanya keledai tadi? Hafiz tanya. Hafiz juga. Keledai boleh tak dibuat korban? Tak boleh. Mana ada orang makan daging keledai? Ada lah Ustaz. Keledai boleh makan ke? Boleh lah. Oh ya ke? Ustaz tak tahu. Nanti kita akan tengok keledai boleh makan tak keledai. Ustaz pun tak pasti keledai. Kuda pun kita boleh makan sebenarnya. Kuda Ustaz tahu. Keledai boleh makan. Ustaz tak pernah dengar orang buat sembelih keledai ni. Nanti kita akan tengok. Okey. Sekarang kita akan tengok apa maksud korban.
Okey, Ustazah Ain baca korban. Maksud dia apa, Ain? Korban ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan pada hari Aidil Adha Okey. dan hari Tasyrik. Okey. Terus. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Okey, bertujuan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau Khaira Nisa ni dia hafal terus semua ni. Okey, kelas, ingat. Key dia sama. Key dia sama je. Apa maksud dia sama je dengan sembelihan biasa? Apa beza korban dengan sembelihan biasa? Sama. Masa Sembelihan pandai. Yang membezakannya adalah masa. Ingat anak-anak murid Ustaz? Still sembelih binatang. Tapi dekat sini awak kena perasan satu benda. Binatang ternakan. Binatang ternakan. Dia tak boleh buat binatang biasa. Binatang ternakan. Apa maksud binatang ternakan? Yang awak ternak. Ternak ni maksudnya awak jaga dalam keadaan yang banyak. Dia besar dan banyak. Sebagai contoh lembu. Kalau kita panggil membela lembu, sikit. Ternak ni dia tengok yang macam gambar kat atas ni. Ni ternak ni, binatang ternak ni yang dia buat memang dia banyak-banyak betul. Dia jaga dalam kawasan yang banyak. Ternak, menternak kambing, menternak lembu, menternak ayam pun. Ternak orang ada tak? Ternak orang. Ustaz pun ternak awak semua. Jahatnya. Kalau ayam, dia panggil ternak ayam, ternak kambing. Tapi ayam, kenapa ayam tak boleh? Kejap lagi kita tengok. Haiwan ternak. Haiwan ternak ni haiwan yang dibela dalam kuantiti yang besar. Itulah untuk awak senang faham lah. Haiwan ternakan kita ada cara dia, haiwan ternakan yang halal dimakan. Ada tak orang ternak khinzir? Ada orang ternak khinzir, tapi khinzir haram. Okay, ingat clear. Kalau sembelihan biasa, menyembelih binatang yang halal dimakan, dia tak ada syarat ternakan. Faham? Kalau sembelihan biasa, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku dengan syarat-syarat tertentu. Itu semua binatang boleh. Tapi untuk korban, mesti penyembelihan binatang ternakan. Binatang ternakan. Ternakan yang halal dimakan. Clear? Itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik sahaja boleh dibuat. Selain daripada itu, tidak dibenarkan. Soalan Ustaz kepada Khaira. Hari raya Aidil Adha, tarikhnya bila? Hari raya Aidil Adha. Kalau hari raya Aidil Fitri, Azim. Datang dah. Azim datang dah. Aidil Fitri 1 Syawal. Kalau Aidil Adha, berapa tarikh dia? Tak tahu. Okey, siapa tahu Aidil Adha tarikh dia bila? Kai macam angkat tangan. Kai. 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Nampak? Itu awak kena tahu. Raya kita habis saja bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Selepas habis Ramadan, Azim pakai kopiah Ustaz Somad tu. Betul? Cik, Ustaz cik. Apa masuk-masuk gelak? Okey, lepas Ramadan dia ada Syawal. So Syawal tu 1 Syawal kita raya. Yang kat rumah pakai jaket, sekolah pun pakai jaket. Sama juga ada seorang budak tu, dia pakai jaket juga kat rumah, kat sekolah dia pakai jaket 24 jam. Siapa tu? Sofia. Ya. Kalau boleh kulit dia nak tukar dengan jaket tu.
Itu Ustaz boleh terima lagi Hafiz. Ini masalahnya pakai jaket kat pinggang je. Pinggang je sejuk. Okey, patah balik. Okey, tengok anak-anak murid Ustaz. Kalau Aidilfitri 1 Syawal. Kalau Aidil Adha 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita panggil hari Arafah. Hari Arafah. Sebab tu Aidil Adha ni ada kaitan dengan orang pergi haji. Sebab hari Arafah 9 Zulhijjah orang wukuf dekat Arafah tu. Selepas niat dekat miqat kita dah belajar. Selepas niat dekat miqat kita pergi wukuf dulu Ya awak pergi jawab pergi tawaf. Kenapa sayang? Kita lepas niat kita pergi wukuf. Wukuf dekat Arafah mesti 9 Zulhijjah. Clear? 10 Zulhijjah hari raya Aidil Adha. Selepas 10 Zulhijjah kita panggil hari Tasyrik. Hari Tasyrik apa tu? 11, 12, 13 Zulhijjah. Begitu. Nampak? Supaya awak faham. Ingat ni, hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, dia sambung. 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi soalan Ustaz kepada awak, berapa hari je yang kita boleh buat korban? Berapa hari? Berapa hari yang kita boleh buat korban? Berapa? 3. 3? Kira betul-betul. No Sofia, berapa hari yang kita boleh buat korban? 1. 4. 4 hari. Bagus. 4 hari. Macam mana boleh 1 pula? 4 hari yang kita boleh buat korban. Yang pertama 10 Zulhijjah. Kemudian 11 Zulhijjah. Kemudian 12 Zulhijjah. Kemudian 13 Zulhijjah. Awak boleh buat sembelihan korban sampai 13 Zulhijjah. Bermula daripada 10 sampai 13 Zulhijjah. Faham? Faham. So awak ada 4 hari untuk buat korban. Dan benda ni Ustaz nak tambah satu benda dekat awak yang tak ada dalam buku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Takbir pun ada beza dia anak-anak murid Ustaz. Kalau takbir raya, apa warna putih ni? Gaib, dia nampak gaib dah, perkara gaib kat situ. Okey. Kalau takbir raya Aidilfitri dengan takbir raya Aidil Adha ada beza. Oh Ustaz, beza. Takbir raya Aidilfitri mula daripada lepas maghrib. Lepas maghrib, contoh esok nak raya. Katakan esok nak raya, malam ni lepas maghrib dah boleh buat takbir raya sampai bila? Sampai solat sunat Aidilfitri. Selepas solat sunat Aidilfitri, awak dah tak boleh takbir raya. Faham? Okey. Ada kaitan ni. Okey, Ustaz ulang. Takbir raya Aidilfitri adalah contoh esok raya. Malam ni solat maghrib dah boleh start takbir. Sampailah solat sunat raya esok tu. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis dah. Dah tak boleh nak takbir dah. Tapi kadang-kadang setakat yang Ustaz belajar lepas solat sunat Aidilfitri tu dah tak boleh, dah habis dah. Dah tak takbir dah. Tapi takbir raya hari Aidil Adha awak boleh buat, katakan esok nak hari raya Aidil Adha. Malam ni lepas maghrib dah boleh takbir. Sampai bila? Sampailah 13 Zulhijjah. 4 hari. Sampailah bila-bila. Sampai 4 hari je. Itu takbir raya Aidil Adha. Habis saja 13 Zulhijjah dah tak boleh takbir dah. Okey, itu berkaitan dengan takbir. Sedikit tambahan maklumat kepada awak. Okey. Okey.
Okay. Now 11, 12, 13 Zulhijjah. Okay. So anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok dekat sini, 4 hari ini adalah hari yang haram berpuasa. Awak kena tahu benda tu. Pertama Syawal. Ya. 1 Syawal tak boleh puasa, 10 Zulhijjah tak boleh puasa, hari-hari tasyrik tak boleh puasa. Hukum dia bukan, Ustaz, makruh ke puasa? Haram. Dia haram terus. Awak puasa, Ustaz, saya nak pahala lebih. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Awak puasa penat-penat, dapat dosa. Baik tak payah puasa. Okay, so 4 hari ni tak boleh puasa. Azim? Nampak dia baru lepas makan ke tu? Ya, Azim nampak Maggi Zim. Tu Azim. Tak puasa ni. Azim, kuih raya bawah meja tengok balik. Okey okey 4 hari ni. Okey dah. Takut Clear. kau balik-balik sekolah nanti hilang juga kan. Okey, so clear. Korban ni adalah sembelihan binatang ternakan. Mesti binatang ternakan. Waktu bila saja boleh buat? 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 4 hari sahaja. Okey, clear. Sampai situ ada soalan? Jelek. Tak ada. Ustaz dalam Zoom ni cepat ni awak cepat faham Okey. Ini adalah dalil dia. Apa maksud dalil? Apa yang Allah Taala sebut berkaitan dengan korban. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan wanhar, sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Sembelihlah korban. Siapa tahu? Apa kita nak sembelih perkataan korban tu? Betul juga kan? Korban bukan binatang tu tak? Sembelihlah korban. Sembelihlah maksudnya buatlah korban. Okey. Ustaz nak tanya awak, ada tak sirah yang menunjukkan cerita korban ni? Ada. Sirah apa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagus. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Satu lagi? Satu lagi? Lupa dah. Adam dan Hawa. Sikit lagi. Anak dia Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Okey, ingat cerita dia macam mana? Allah perintahkan supaya Qabil dengan Habil ni bagi korbankan binatang. So, Ustaz tak ingatlah siapa yang jahat, siapa yang baik. Qabil jahat ke Habil yang jahat? Habil jahat, Qabil yang baik. Qabil baik Habil jahat. Okey. Qabil dia korbankan satu binatang yang gemuk. Binatang yang sihat, binatang yang banyak isi dia. Tapi Habil ni, Habil ni dia korbankan sembelihan binatang yang kurus, binatang yang sakit. So beza. Nanti kita kalau hati dia ni kalau aku bagi dia soal. Ibaratnya kalau Ustaz nak korbankan sama ada Ustaz nak korbankan Hafiz ataupun korbankan Azim. Okey, sekarang hukum melakukan ibadah korban. Nampak tu? Wajib. Asal pakcik ni macam menangis je pakcik ni. Okey, ingat hukum melakukan ibadah korban. Tengok betul-betul supaya awak tak terkeliru. Ialah sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Ustaz, saya ada satu persoalan. Silakan. Cik ada benda pelik tau yang saya jumpa Ustaz. Silakan. Kebanyakan orang yang sembelih, orang yang tukang sembelih semua dia pakai jubah putih. Betul juga kan? Dia orang tak tahu ke yang nanti darah tu kena tu kan? Tapi sebenarnya kopi apa putih? Asal pakcik ni pun menangis ni. Pakcik ni nangis. Ya. Dia memang tak ada macam proper clothing untuk buat. Soalan yang bagus. Dia memang tak ada proper clothing ke? Dia memang tak ada. Awak pakailah baju apa pun asalkan menutup aurat. Tapi kalau dia asalkan menutup aurat. Selalunya orang akan pakai t-shirt biasa. Dia takkan ada pakai lab coat ke, pakai baju doktor tu ke, tak ada. Dia pakai baju t-shirt biasa je.
Pakai baju Okey. tentera tak ada. Okey, anak-anak murid Ustaz, dia adalah sunat muakkad. Dia bukan wajib. Satu hari nanti tiba-tiba katakan Haras. Haras dia dah kerja, dia dah besar nanti, dia dah ada kerja, dia nak buat korban. Ustaz, saya nak buat korban tapi saya tak cukup duit. Berdosa ke saya? Jawapan dia, tak berdosa sebab dia sunat sahaja. Awak nak buat tak ada masalah, awak buat pun tak ada masalah. Bahkan kalau awak buat pun dapat pahala. Tak buat, awak Tak dapat buat tak dapat apalah. Tapi jangan risau. Allah ni tak kejam. Allah Siapa tak suruh marah buat? awak. Nanti dekat akhirat, waktu dunia tu tak pernah korban pun, tak ada. Tuhan takkan tanya macam tu sebab dia sunat sahaja. Nampak ni? Kalau awak tengok dekat tengkuk dia ni. Tengkuk dia. Halkum. Halkum dia. Halkum dengan marik. Kelas. Ustaz ni teringin nak tunjuk ke awak satu benda. Kejap. Tak nak. Kejap. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Apa jadi nak sembelih ayam tu? Apa jadi sembelih ayam? Tak jadilah. Macam mana nak buat? Okay, kejap. Ustaz suka nak tunjuk ke awak satu benda ni. Kejap. Ramai orang tak perasan benda ni dan ramai orang salah. Apa benda tu Ustaz? Okay. Ini persoalan awak. Okey. Okay, ini soalan awak. Lagi sekali. Okay. Ustaz trik awak sikit je. Ini soalan silap. Ini bukan soalan ni. Oh, pengertian yang maksud tu Bukan. Ustaz trik awak sikit je. Itu pun awak dah terkeliru lah. Kejap. Kejap. Okey. Ini dia. Okey, tengok sini. Ustaz trik awak sikit je. Ding. Okey. Pilih syarat sah sembelihan yang betul. Niat kerana manusia. Betul atau salah? Salah. Niat mesti kerana Allah. Binatang yang disembelih halal. Betul tak halal? Betul. Dan sudah mati. Salah. Putus urat halkum. Betul atau salah? Betul. Jawapan dia salah. Sebab putus urat halkum dan marik. Semua salah lah. Jadi semua salah. Jawapan dia semua jawapan di atas salah. Alah. Ustaz keliru Ustaz saja. Ustaz tengah-tengah tulis tu. Ni kalau dia orang ni kalau tak baca betul mesti salah. Kelas Ustaz dah pesan dah dekat awak. Kalau urat halkum saja yang putus, marik tak putus, tak sah sembelihan awak. Dia akan jadi bangkai. Dia mesti putus urat halkum dan marik baru dikira betul. Kalau satu urat dia tak ada. Tak ada, semua ada Namia. Semua ada. Gigi yang tajam. Tapi gigi tak boleh. So jawapan dia, semua jawapan di atas salah. Setakat yang Ustaz tengok, hanya beberapa orang je betul dan kebanyakannya daripada awak jawab 2 dan 3. Sebab nampak, binatang yang sebenarnya halal. Halal. 2. Okey, 2. Putus urat halkum. 3. Pap terus. Awak tak perasan. Tak ada marik dekat belakang ni. Dan ini Ustaz tambah sudah mati. Semua salah Ustaz. Kenapa Ustaz tambah sudah mati? Sengaja Ustaz tambah sebab Ustaz tahu awak akan baca dekat halal je. Sudah mati awak tak baca pun. Kemudian awak nampak halkum, awak tak ingat pun ada marik. Saja supaya nanti bila awak sembelih betul-betul awak tahu. Oh, dulu aku pernah buat salah dekat exam. Halkum saja tak boleh, kena marik sekali. Putus. Potong-potong sampai terputus kepala terus. Bukan urat halkum marik je, kepala-kepala putus. Soalan Ustaz, boleh tak makan binatang yang sembelih sampai potong kepala? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma makruh je lah awak punya sembelihan tu. Sebab awak sembelih kesian dia sampai terputus kepala dia. Kejap bateri Ustaz nak habis, Ustaz nak cas sekejap. Okey. Dah habis lepas tu kalau kita nak bincang soalan ni banyak yang awak terperangkap. Ini pun ada yang salah
Apakah hukum binatang yang mati tanpa disembelih? Sedap dibuat masak kicap. Apa sedap dibuat masak kicap ni? Ayam kita. Boleh diberikan kepada jiran. Jiran awak siapa? Aduh, menangis Ustaz. Okey, terus. Ingat senam akad. Terus. Nah, ini jenis-jenis binatang korban. Anak-anak murid Ustaz, binatang ternakan. Syarat yang seterusnya mesti berkaki 4. Clear? Syarat ternakan dia, binatang tu mesti kaki 4. Ayam kaki berapa? 2. Itik kaki berapa? 2. Arnab kaki berapa? 1. 2. Boleh Ustaz tanya awak, arnab ni Anak ada kaki tangan. tu tangan ke kaki dia? Tangan. Tak, Ustaz. Ustaz sampai sekarang Ustaz tahu dia berjalan, dia berlari guna 4 kaki. Dia duduk guna 2 kaki, tapi kalau dia berjalan 4 kaki. Dia duduk guna 2 kaki. Tapi kucing pun guna 2 kaki waktu duduk. Ustaz pening. Biarlah. Dalam 4 kaki je lah. Okay, ingat. So, binatang korban binatang korban adalah binatang yang wajib berkaki 4. Tak boleh berkaki 5, tak boleh Ustaz, saya ada kambing. Hari saya akan cakap saya ada bela kambing. Kambing saya ni ada kaki 5. Boleh tak? Tak boleh. Dia dikira cacat. Binatang yang cacat tidak boleh buat korban. Dia mesti binatang yang sihat. Ustaz, saya punya kambing saya ada muka 2, Ustaz. Kaki 4, muka 2, kepala 2. Macam dalam cerita How to Train Your Dragon tu, yang dragon kepala 2 tu. Oh, yang tu. Siapa tu? Yang Rafnat punya tu. Ustaz balik. Tiba-tiba ada 2 kepala, Ustaz. Rafnat punya naga. Ya? Yang tu. Okey. Itu Allahumma salli Betul ala tu boleh sayyidina. tersembelih kalau 2 kepala. 2 kepala tak boleh Potong 1 kepala dia. Wih, bijak juga. Jahat tu. Potong 1 kepala Ustaz. Saudara suka mana boleh, kesian kat dia. Tapi ada ke binatang yang 2 kepala? Tak ada rasanya. Ada. Ada Ada. Serius ada? Ya. Betul Ustaz. Apa Ada binatang? ada 2 kepala. Ada. Itulah Ustaz, Dia kita ada punya kepala. dunia tak fully discovered yet. Oh ya, binatang apa yang 2 kepala? Ada kambing. Oh, kambing 2 kepala Ada masa tu ada. Ada. Okey, sekejap kita tengok sikit. Ustaz suka kalau awak cakap ada ni, Ustaz nak cari terus. Kambing 2 kepala Kambing 2 kepala. Kambing 2 kepala. Oh, Mana kambing 2 kepala? 1. Oh. Jadi ada kambing Ini 2 fakta kepala bukan mitos. Dia 2 kepala tapi 1 leher. Ini betul. Ini betul ke ni kambing 2 kepala ni? Ke nampak macam edit je? Oh, 2 kepala Ada kakak mana abang? Dia tak panggil. dia mana tak panggil. Dia panggil. Dia macam kembar siam. Awak pernah tengok tak kembar siam? Nah, Tahu. ada. Badan sama tapi kepala 2. Dia ataupun kembar siam ni. Ni dia 2 ni. Dia 2 macam ni, dia kembar. Ada ke yang ni? Yang ni Ustaz tahu memang ada. Ni kembar siam. Ni kembar siam. Ada betul ada. Oh, memang dia kembar siam. Oh, ada betul Tapi sumpahan dia orang ambil sama-sama ke apa? Bukan sumpahan Ingat je. Oh, memang ada. Oh, macam mana macam mana kan hidup dia orang kan, kesian dia orang kan. Dia orang kalau macam ni mungkin dia orang berkongsi kaki kan. So bila dah belah, so seorang ambil 1 kaki. So betul lah kalau macam tu kan. Ini semua ujian Allah ni. Ini semua ujian Allah ni. Ya, mau kiu ke macam Biasa biasa? dia orang buat exam. Ni macam mana ni? Ush. Kongsi print. Ini semua ujian Allah ni. Semua ujian Allah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh tu Ustaz, kalau kita separate dia orang punya kepala akan mati. Tapi kalau melainkan kalau dia orang 2 ada otak yang berlainan. Kawan ni 1 otak. Tapi ni macam dah sambung. Kan macam otak dia sambung. Melainkan kalau otak dia 1 ni macam mana dia nak bahagi kan? Big brain. Ya Allah. Betul. Allah Akbar.
Ini semua ujian Allah. Okey, terus. Patah balik unta. Okey, unta pula dah. Okey, ingat. Ini adalah binatang-binatang ataupun contoh binatang yang boleh dibuat korban. Soalan Ustaz, unta boleh kaki 4, lembu. Ustaz, lembu saya ni, dia 2 kaki je. 2 kaki lagi dia waktu lahir dia tak ada kaki. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab cacat. Tak boleh sebab cacat. Dia mesti binatang yang sihat. Unta, lembu, biri-biri. Apa beza biri-biri dengan kambing? Kambing tak ada bulu. Pandai, biri-biri dia ada bulu dia. Bulu biri-biri tu. Kambing dia ada macam ni. Kambing lembek. Soalan dia, kerbau boleh buat sembelihan tak? Korban. Boleh. Korban kerbau boleh. Kuda Ustaz tak pernah dengar lagi orang buat kuda. Unta, kuda tak boleh buat rasanya. Tak tahu. Okay. Kuda bukan boleh makan ke? Kuda boleh. Sebab itulah Ustaz nak tanya, kuda tu orang ternak tak? Adakah kuda adalah binatang ternakan? Rasanya kuda bukan binatang ternakan. Menternak kuda. Tak pernah dengar pula orang menternak kuda. Kan? Okay, last but not least sebelum kita habis, ini adalah syarat-syarat binatang korban. Okay, syarat-syarat binatang korban. Last. 10 minit lagi tinggal. Lepas ni awak kelas apa? Biskut? Tajwid. Tajwid teacher Asma Oh, teacher Asma kira ajar awak 2 subjek Tajwid, Arab. Tajwid. 2. Okay, bagus. Okay. Now, syarat-syarat binatang korban. Ada cara-cara, ada syarat-syarat dia awak nak pilih sebagai binatang korban. Tak boleh. Tak bolehlah sesuka hati nampak saja lembu terus ambil semua. Tak boleh. Ada syarat dia. Yang pertama, binatang an'am. Apa maksud binatang an'am? Binatang ternakan. Binatang an'am. Syarat-syarat dia. Binatang al-an'am. Ternakan. Yang sah dijadikan korban dengan syarat tidak mempunyai kecacatan. Tak boleh cacat. Tak boleh. Tak boleh dicacat kat dalam. Orang tak tahu. Sangat kurus. Dia kalau dalam, kita tak panggil cacat, kita panggil dia sakit. Selalunya kalau binatang yang sakit kat dalam, kita akan nampak. Contoh macam ni kan. Binatang an'am yang cacat. Binatang an'am boleh. Tapi kalau dia cacat, apa cacat dia? Yang pertama, Azim baca ni. Nak baca macam mana ni yang pertama ni? Hilang dah. Tutup kamera terus. Azim, ini kita nak baca macam mana? Kaki tipang. Kaki apa tu? Kaki tipang. Kaki tempang. Tempang Apa maksud kaki tempang? Siapa tahu? Kaki dia macam sakit sebelah. Kaki dia macam pendek sebelah. Faham? Tempang ni macam selalunya kalau awak nampak kucing ke contoh kalau kucing accident kaki dia kan, kaki dia patah kan, lepas tu dia akan jalan tempang. Dia jalan macam tu. So kaki tempang ni kaki dia tak sama panjang. Kaki dia ada pendek sebelah, panjang sebelah, gemuk sebelah, kurus sebelah. Tak boleh. Dia kaki tak boleh kaki tempang. Yang kedua, Azim, apa ni? Tak boleh apa ni? Sakit. Tak boleh sakit. Ustaz, kalau lembu tu demam awak tahu pula lembu tu demam Okey, sakit ni maksudnya dia ada penyakit lembu dia. Lembu tu tak boleh gila. Pernah dengar tak penyakit lembu gila? Nah. Lembu tapi gila. yang tu sebenarnya dia orang semua letak arak je Ustaz. Ya. Dia orang cucuk arak ke otak. Cucuk arak ke otak macam tu. Betul. Okey, kemudian sangat kurus. Tak boleh. Dan yang terakhir ni apa Azim? Nak baca macam mana ni Azim? Buta. Macam mana nak tahu kata lembu tu buta? Mata dia putih. Lagi? Pergi tanya dia. Tunjuk dekat dia. Ni 1 ke 2? Dia kata 1. Buta lah dia. Okey. Ingat. Dia ada 4 ini. 4 syarat-syarat dia. Untuk menentukan dia tak cacat. Pertama dia tak tempang. Kedua dia tak sakit. Kemudian dia
dia tak boleh kurus. Dan yang terakhir dia tak buta. Laju betul Ustaz ajar. Kat kelas tak adalah selaju ni. Maksudnya dia kena semua kena cukup lah. Kaki kena ada 4, kaki tak tempang, kena gemuk-gemuk. Siapa gemuk? Ustaz? Tak. Maksudnya kena berat dia kata berlebihan. tu lah. Oh, soalan yang bagus daripada Damiah ni. Ustaz, kalau lembu tu obesity, lagi gemuk lagi bagus. Sebab Bagus. banyak daging dia. Lagi gemuk lagi bagus. Lagi bagus. Gemuk sikit kan. Okey. Terus yang kedua, ini yang Ustaz cakap tadi tu. Maisarah baca. Umur. Apa? Cukup umur. Cukup umur. Kalau manusia cukup umur dia kita panggil umur yang baligh. Umur baligh. Tapi kalau lembu ni dia ada cukup umur dia. Dia tak boleh sembelih kurang daripada umur dia. Apa umur dia? Okey. Mas Sarah baca lagi. Kalau kambing biri-biri, Umurnya 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi hadapan. Tengok betul-betul anak-anak murid Ustaz. Umur untuk kambing biri-biri setahun lebih. Mesti nak sembelih kena tunggu setahun lebih. Umur dia setahun lebih. Setahun ataupun setahun sebulan. Setahun 2 bulan umur dia. Dah boleh buat korban biri-biri. Ataupun sudah berganti gigi hadapan. Gigi susu dia dah tak ada dah. Dia dah jadi ganti gigi kekal. Okey. Azim tu tak tulis tu nanti. Okey. Boleh. Sudah berganti gigi hadapan. Itu biri-biri. Biri-biri. Kemudian siapa yang Ustaz tak sebut nama lagi Haris Haikal. Haris Haikal. Baca yang kedua pula Haris. Kambing. Kambing. Okey, kambing umur dia berapa? Atau umurnya 2 tahun 1 lebih. tahun ke atas. 2 tahun. Oh, beza. Kalau biri-biri 1 tahun lebih, kalau kambing 2 tahun lebih. Oh, beza. Awak kena tahu umur tu. Kambing 2 tahun lebih. Ustaz tanya awak, kalaulah kita sembelih kambing umur setahun, sah tak korban kita? Tak sah sebab tak cukup umur. Okey. Sekarang lembu. Lembu. Okey, siapa nak baca ni yang ketiga ni? Okey, Nur Sofia Ustaz dengar Nur Sofia. Okey, baca. Lembu, kerbau atau sapi. Sapi. Umurnya 2 tahun lebih. Umurnya 2 tahun lebih. Sama. Lembu ke, kerbau ke, sapi ke. Sapi tu apa Tengok Bukan je. Sapi tu macam lembu yang besar. Ya ke Ustaz? Tengok sapi tu apa? Sapi tu besar Ustaz lembu dia. Sapi. Ui, besar ya. Ada. Ni sapi Dia macam sapi. Besar kereta 4x4. Ui, besarnya sapi ni. Awak nak jatuh macam mana nak sembelih? Ustaz kalau bison Ustaz. Bison boleh makan ke? Bison apa? Ui, sapi besar Ustaz tak pernah tengok orang bela sapi ni. Besar ni. Okey dah. Tapi kat Indonesia banyak Ustaz. Ya. Ada orang kata tanduk dia sampai terbatu. Bison. Okey. Bison tu apa? Bison tu dia macam kerbau. Tak tahu macam mana nak cakap. Bison tu macam seladang Dia seladang bison. Kata seladang tak seladang. Bukan Dia seladang tapi rasanya. Bison ni dia seladang saya ingat Ustaz. Bison. dia hidup waktu zaman purba. Bison ni macam seladang Ni bison. Kalau seladang, Seladang. Tak pernah tahu. oh ni seladang. Ada tanduk tadi tak? Ustaz kalau selembu Ustaz. Ui tu tersado. Dia pergi gym Kalau kerbau semua orang tahu. Oh lain. Ni kerbau Kerbau. Kaisha ni. Apa Kaisha? Ni kerbau. Kerbau ada tanduk Mana besar. dia? Okey. Lain. Ustaz kalau selembu Ustaz. Selembu tak ada. Dia masih ada 2 lah. tahun. Unta.
Last kali unta. Ustaz nak siapa yang tak sebut ni? Meme Nur. Meme? Oh, Meme. 5. Meme. 5. Meme. Unta. Unta umurnya 5 tahun lebih. Unta panjang umur dia. Unta Panjang. kalau nak pilih mesti 5 tahun dan ke atas. Faham? Unta umur dia mesti 5 tahun dia ke atas. Ustaz 4 tahun unta tak boleh. Okey Ustaz 4 tahun setengah tak boleh. Mesti 5 tahun ke atas. Okey? Okey, Ustaz rasa sampai situ saja sebab masa pun dah habis. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan anak murid Ustaz, kita habiskan kelas kita pada hari ini. Sofia tanya, nak tanya. Oh, Nur Sofia tanya soalan. Ustaz, kalau putus halkum dan marik tapi tak tahu kita orang tengah putus urat apa, tiba-tiba putus urat apa-apa entah. Kesian dia. Soalan yang bagus. Boleh ke? Soalan yang bagus. Halkum dengan marik ni Sebab kalau tu awak orang pergi sembelih tengok tu, dia sembelihan, pegang dulu kan Saan. Semelari. kalau awak pergi tengok Tengok sembelihan, bakal awak akan nampak ada satu dia macam besar tu. Dia macam besar tu kat sini. So, selalunya awak siapa yang sembelih tu dia mesti tahu. Maksudnya awak dah boleh nampak dah urat halkum dengan marik kat situ. So awak kena potong, bila awak potong je tu darah keluar terus. Dia keluar tu memancut-mancut keluar dia. Dekat sini. Nanti hari raya korban nanti awak pergi tengok. Dia mesti akan ada halkum dengan marik tu dua-dua dekat sini. Dekat dalam ni. Selalunya dia akan potong. Lepas tu orang yang sembelih tu dia akan pegang, dia akan tarik. Okey dah putus. Settle. Okey. Mas Sarah soalan? Ustaz, kalau katakan Katakan apa? dekat sini ni ada borak. Buruk. Boleh tak sembelih? Tak boleh lah. Sebab Burak tu seekor je. Buruk tu binatang dekat syurga. Tak boleh. Tanya. Lainlah awak Ustaz, nanti saya nak sembelih buruk dekat syurga boleh tak? Nanti yang tu tanya Tuhan lah, Ustaz tak tahu. Itu bukan binatang Ustaz. Okey Damia soalan. Macam haiwan memang lahir tu umur dia setahun sebab macam kan macam kalau unta kan 5 tahun tapi bagi manusia 5 tahun tu kecil lagi. Soalan yang bagus. Binatang tu memang macam tu. Binatang kalau kucing sebulan pun dah besar dah. Manusia je yang lambat. Manusia je yang lambat membesar. Binatang memang dia cepat besar. 2 tahun tu dah besar dah. Umur dia 2 tahun tu dah besar dah boleh makan dah. Selalunya macam tu. Ya, Nur Sofia, soalan lagi. Manusia ada halkum dan marik ke? Manusia ada halkum. Lelaki lah ada halkum. Perempuan mungkin tak ada halkum. Marik Ustaz tak tahu. Ustaz pun tak pernah sembelih manusia. Tahu Ustaz? Entahlah. Tak tahu, Ustaz tak tahu. Okey, habis dah. Habis. Okey, kejap lagi pergi rehat. Ready untuk next class. InsyaAllah moga-moga ilmu yang kita belajar pada hari ini kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah Okey, wallahu alam. Terima kasih join kelas Ustaz. Malam ni malam yang ke-25. Boleh jadi malam ni malam Lailatul Qadar, boleh jadi malam semalam, tapi apa yang Ustaz nak pesan, jangan tinggalkan solat-solat wajib. Itu yang penting. Okey? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you Ustaz. Bye-bye. Bye. Thank you Ustaz. Ustaz, Okay, take bye. care ya. Selamat buka puasa. Jangan lupa makan tengah hari. Jaga diri Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Bye.